Halo rakyat Malaysia sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Siti Rabiatul Aisyah binti Idris daripada Pusat Kokurikulum Universiti Malaysia Pahang. Jadi hari ini kita akan pelajari sedikit sebanyak bagaimana untuk menjadi penyelam scuba. Jadi mari kita lihat apa yang perlu kita tahu untuk jadi seorang penyelam scuba. Pertama sekali, apa yang kita perlu tahu adalah kita kena tahu apa itu scuba diving. Jika ikutkan di sini terdapat dua istilah, satu scuba dan juga satu diving. Diving bermaksud menyelamlah tanpa menggunakan, sama ada selalunya didefinisikan sebagai menyelam tanpa menggunakan apa-apa peralatan. Iaitu contohnya mungkin kita bersnorkeling ataupun kita berfree diving tanpa menggunakan apa-apa peralatan. So itu adalah menyelam. Tempoh masa dia juga adalah lebih pendek berbanding dengan kalau kita menggunakan peralatan scuba. So menyelam menggunakan peralatan scuba ni sebenarnya membantu kita untuk berada di dalam air dalam tempoh yang lebih lama. Tapi kita kena tahu juga lama selama mana itu adalah bergantung kepada individu dan juga jenis perlesenan yang kita ada. Kedalaman juga bergantung kepada jenis lesen yang kita telah pelajari. Kerana apa? Kita kena ingat perkara penting dalam selam scuba adalah keselamatan. Jadi jangan sesekali langgar keselamatan yang telah ditetapkan secara international. Seterusnya, ini adalah langkah-langkah untuk menjadi penyelam scuba. Yang pertama, anda perlu tahu bahawa kita perlu ada tubuh badan yang sihat. Tidak ada pembedahan dalam tempoh yang terdekat, tidak mengalami penyakit-penyakit seperti penyakit kronik seperti sakit jantung, kencing manis yang kronik sehingga terpaksa potong anggota badan dan sebagainya. Jadi sekadar cukup sihat tubuh badan, boleh bergerak seperti biasa, namun tidaklah sihat tubuh badan itu bermaksud kita perlu jadi seperti atlet yang gagah perkasa. Tidak perlu. Cukuplah sihat tubuh badan, boleh beroperasi, boleh berfungsi seperti biasa, itu pun sudah mencukupi. Namun, jika anda rasa tidak yakin dengan keselamatan ataupun kesihatan badan sendiri, dinasihatkan untuk pergi jumpa doktor untuk buat medical check-up. Di situ akan dilampirkan borang untuk medical check-up. Seterusnya boleh bawa borang itu untuk pergi kepada pusat selamat ataupun instruktor yang akan mengajar kita nanti. Kemudian ada yang bertanya juga di mana kita nak mula? Agensi apa yang ada? Baiklah, di mana nak mula itu senang saja. Kita hanya pergi kepada pusat selaman ataupun dikenali sebagai dive center. Sama ada di pulau ataupun di kawasan tanah besar ataupun kawasan darat lah. Terdapat pelbagai jenis, pelbagai pusat selaman yang boleh didapati di Malaysia. Sama ada Semenanjung ataupun di Sabah dan Sarawak. Ataupun jika anda ada kenali mana-mana jurulatih yang boleh kita dapatkan maklumat daripada dia. Daripada situ kita boleh belajar daripada dia bagaimana kita boleh bermula untuk daftarkan diri dalam perlesenan selam scuba. Seterusnya, agensi mana yang patut kita daftar untuk selam scuba ni? Jika tanya saya, dari segi isi kandungan ataupun kaedah pembelajaran isi kandungan lah, apa yang diajar dalam setiap agensi itu sebenarnya sama saja. Semuanya adalah berkaitan dengan bagaimana kita hendak menyelam, itu sahaja. Selebihnya tu pendetailan mungkin. Contoh, ada agensi dia menekankan kepada selaman berbentuk rekreasi dan ada juga agensi menekankan selaman dalam bentuk teknikal. Itu kita akan lihat kejap lagi sebab dia ada laluan kerjaya yang berbeza. Okey, begitu. Jadi seterusnya,
Jenis-jenis persijilan dalam selaman ni ada pelbagai jenis lah, namun dia boleh bermula sebasic mungkin, iaitu daripada DSD, Discover Scuba Diving. Kemudian daripada situ untuk level pertamanya adalah Open Water Scuba Diving lah. Boleh kemudian diikuti oleh Advanced, Rescue, Dive Master dan sebagainya untuk peringkat profesional ke atas. Baik. Jika tanya saya di mana perlesenan mana yang harus kita mula dahulu? Okay, jika tanya saya akan cadangkan supaya anda semua bermula dengan Discover Scuba Diving. Ada orang panggil dia DSD, iaitu Discover Scuba Diving. Ada yang panggil Introduction to Scuba dan macam-macam nama lagi lah. Tapi DSD tu sebenarnya memberi pengenalan kepada kita untuk merasai bagaimana bernafas di dalam air untuk pertama kali tanpa ada perlesenan. Harga pun sangat murah, dalam range 150 ke 300 bergantung kepada pusat selaman yang menawarkan kursus tersebut kepada kita lah. Okey. So daripada situ anda juga selain dapat merasai pengalaman pertama berada dalam air tu, kita akan belajar basic skill saja sekadar untuk berada di dalam air. Kemudian kita akan juga diperkenalkan dengan beberapa peralatan yang digunakan untuk menyelam. Daripada situ sekiranya anda rasa seronok dan ingin mempelajari ke peringkat yang lebih profesional, barulah kita laburkan sedikit laburkan ke peringkat yang seterusnya seperti open water. Okey, baik. Apa itu open water scuba diving pula? Open water scuba diving ni kursus persijilan profesional yang pertama, peringkat pertama lah sekiranya kita ingin menjadi penyelam scuba. Walau bagaimanapun ia belum lagi melayakkan kita untuk pergi ke peringkat profesional, iaitu juga dikenali sebagai dive pro lah, level dive pro. So ini cukup untuk level open water ni, cukup sekadar untuk kita jadi penyelam scuba dalam bidang rekreasi. Best kan? So open water ni dia akan mengambil masa selama 3 ke 4 hari. Tak lama pun, sekejap saja. Pembelajaran dia ada terbagi kepada dua, satu teori dan juga praktikal. Untuk teori akan ada soalan peperiksaan, tapi tak susah pun, dia simple saja. Apa yang dibelajar tu itu sajalah yang akan dinilai. Kemudian untuk sesi praktikal akan ada 4 kali diving, 2 confined water ataupun tertutup dan 2 lagi adalah boat dive ataupun selaman terbuka. Lokasi yang boleh kita pilih banyak tempat, sebenarnya bergantung kepada individu tersebut. Ada setengah orang, jika ditanya kepada saya macam mana kita nak pilih lokasi, baik pergi ke pulau ataupun buat dekat kolam je. Kalau kita masih belum yakin dengan keadaan di pulau, dengan air yang berombak dan sebagainya tu, saya cadangkan untuk kita mulakan di kolam dahulu. Jadi daripada situ bukan setakat 2 kali confined water yang dapat kita buat, lebih daripada itu boleh kita lakukan. Tapi semestinya itu tanggungan sendiri pula lah ya. Itu mungkin akan ada perbincangan bersama anda dan juga instruktur anda. Okey. Jadi balik kepada lokasi tadi, sama ada anda bermula daripada kolam, kemudian akan pergi ke pulau. Pulau wajib sebab kita akan buat selaman terbuka, akan menggunakan boat, iaitu boat dive. Okey, daripada situ anda akan rasa lebih confident dan selesa untuk menyelam di kawasan yang terbuka, sebab skill tu kita sudah mahir dan ulang beberapa kali di dalam kolam. Baik, selain kolam ada juga yang buat di tasik. Itu pun tak ada masalah. Itu pun dikategorikan sebagai kawasan terbuka, open water. Cuma dia adalah bukan salt water lah. Okay. Soalan-soalan lazim berkaitan dengan open water. Bagaimana jika tiada lesen tapi mahu selam scuba? Boleh, tak ada masalah.
Sebab itu saya kata tadi, bermulalah dengan discover scuba diving. Daripada situ baru kita tahu sama ada kita ni sebenarnya minat ataupun tidak dengan selam scuba. Sebab jika kita nak terus invest ke dalam open water dan sebagainya tu, mungkin dia menggunakan costing yang agak tinggi pada diri kita. Okay? Kemudian, adakah selam scuba hobi yang mahal? Dia sebenarnya mana-mana hobi sekalipun perlu ada investment, sama ada scuba pun ataupun berbasikal, memanah dan sebagainya, masing-masing akan ada costing yang perlu ditanggung. Walau bagaimanapun ia sesuai dengan apa yang ditawarkan. Contoh, dalam scuba diving ada peralatan yang mungkin harganya ialah mahal, di mana setiap peralatan itu perlu diservis dan maintain dari semasa ke semasa. Kemudian fasiliti di tempat tersebut mungkin dia ada setengah dive center itu dirankingkan sebagai platinum dan sebagainya. Jadi amat wajar dengan harga yang ditawarkan tu. Okey. Seterusnya, adakah boleh menyelam walaupun tidak pandai berenang? Boleh, tak ada masalah selagi kita tidak rasa takut dengan air dan kita berasa selesa untuk berada dalam air. Atau sekiranya anda masih lagi rasa tidak yakin dengan diri sendiri, seperti mana saya beritahu tadi, bermulalah di kolam. Daripada situ anda boleh susun masa anda sendiri, sama ada kita nak duduk nak train di dalam kolam tu melebihi daripada 2 kali, nak sehingga 20 kali pun tak ada masalah. Semua boleh diatur sebab ini pembelajaran ni khusus ini adalah menggunakan masa kita sendiri ya. Okey. Seterusnya, berapa kedalaman selaman? Kedalaman selaman berbeza mengikut jenis perlesenan. Walau bagaimanapun, untuk open water, maksimum kedalaman adalah 18 meter sahaja. Okey. Baik, seterusnya adalah kerjaya dalam bidang selaman. Sebelum tu kita kena tahu, anda semua pun perlu tahu terdapat 5 cabang 5 cabang dalam bidang selaman ini. Pertama, rekreasi, kedua selam bebas, ketiga selam misi, keempat selam teknikal dan kelima adalah selaman komersial ataupun kerjaya. Jadi setiap cabang ini ada kerjayanya tersendiri. Contoh, sekiranya dalam bidang selaman rekreasi, ini mungkin kita boleh bekerja sebagai dive guide, instruktor dalam bidang rekreasi dan sebagainya lah. Untuk selaman bebas selalunya selain daripada rekreasi, selalunya untuk sukan. So, kita boleh, banyak acara yang dipertandingkan untuk selam bebas. Selam misi, ini selalunya untuk ketenteraan ataupun untuk unit-unit pertahanan keselamatan negara, mungkin untuk mencari bahan bukti. Contoh, kita bekerja dengan PDRM ataupun bomber untuk menyelamat mangsa-mangsa di air, mencari mayat dan sebagainya tu. Kemudian selamat teknikal, ini buat kerja juga, mungkin buat mapping dan sebagainya lah. Selamat kerjaya ni contohnya mungkin underwater welder, underwater construction dan sebagainya lah. Jadi secara umumnya kerjaya dalam bidang selamat ni luas, tidak tertakluk kepada satu bidang sahaja. Jadinya kalau orang cakap scuba diving ni hanya sukan semata, no, tidak. Scuba dalam bidang selaman ataupun scuba diving ini, selain daripada bersukan, selain daripada tubuh badan yang sihat, selain daripada dapat bersosial dengan rakan-rakan di sekitar kita ni, kita juga dapat mengembangkan kerjaya dalam bidang tersebut. Juga sebelum saya terlupa, saya ingin tambah juga mengenai dengan penyelidikan. Penyelidikan selalunya jatuh dalam kategori kerjaya juga. So, selain daripada career-career yang dimaklumkan sebentar tadi tu, ada juga yang berminat untuk buat research dalam bidang ini. Kerana kita kena ingat, sungguh pun air itu tersorot, dunia bawah air itu agak tersorot daripada dunia kita, tapi persekitaran dia tetap juga perlu kita jaga demi keseimbangan planet. Okay? So,
Itu sahaja untuk pembentangan daripada saya untuk sesi sharing pada kali ini. Terima kasih di atas masa yang diluangkan untuk menonton video ini. Semoga sedikit sebanyak sesi sharing ini memberi manfaat kepada anda semua, dan mungkin kita akan jumpa lagi di lain masa dan di lain hari. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, bye.